Cadangan pindaan hak kewarganegaraan diperkenan Majlis Raja-Raja. KKM keluar arahan dos penggalak ketiga dalam masa terdekat. Perdana Menteri mahu usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan dipertingkat agar dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau sendiri turut memainkan peranan dalam mempromosi barangan Malaysia melalui pemakaian batik di peringkat antarabangsa. Esok petang saya ke Tokyo mesyuarat ASEAN. Semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam, dia kata, boleh pakai coat tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam tu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Karnival Barangan Malaysia 2023 di Putrajaya. Perdana Menteri juga mahu Jemaah Menteri menunjukkan kesungguhan dalam mempromosi serta menyokong barangan Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sejak menjadi Perdana Menteri pada 24 November tahun lalu, beliau menjadikan kunjungan ke gerai pada hari Jumaat sebagai acara tetap mingguan. Ia sebagai satu usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat tempatan. Sebelum solat Jumaat, saya pergi ke warung atau gerai, minum kopi tempatan atau teh dan makan di kedai-kedai tempatan. Ini satu juga cara kita promosi barang Malaysia. Saya tak terasa kurang darjat saya atau turun darjat saya kerana makan di gerai dan warung tiap minggu. Tidak terasa begitu. Saya anggap ini suatu, dan malah kopi ataupun makanan yang dihidang di warung-warung itu kadang-kadang lebih enak dari restoran 5 bintang. Majlis Raja-Raja memberi perkenan kepada cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan. Ini termasuk meletakkan perkataan ibu warga negara Malaysia bagi melayakkan anak mendapatkan kewarganegaraan secara automatik. Apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu? Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 14(1)B, iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu, asalnya bapa, kita masuk perkataan ibu, atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Pindaan turut memasukkan cadangan agar anak diberi pilihan memilih warga negara pada usia 18 tahun bagi ibu bapa yang memiliki dua kerakyatan berbeza. Manakala bagi generasi kedua dan anak angkat, permohonan warga negara perlu dikemukakan kepada JPN. Ketika ini, draft pindaan perlembagaan itu sedang diperhalusi Jabatan Peguam Negara sebelum dibentang ke Parlimen. Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan pihaknya sedang menguruskan 49,000 baki permohonan warga negara. Jumlah itu sebahagian daripada 140,000 permohonan individu yang dikumpul KDN sejak 2013 hingga 2023. Pegawai di KDN ini mereka sangat committed, dedikasi, dan daripada jumlah itu yang berbaki yang sedang kita uruskan adalah 49,000. 49,000. Jadi kalau saya boleh berikan keputusan dalam average 10 ke 11,000, dia akan ambil masa 5 tahun juga untuk menyelesaikan sambil permohonan setiap bulan puratanya 1,000 pula.
KDN juga meluluskan 1,500 permohonan di Sarawak tahun ini. Kaedah dibuat menerusi pelaksanaan sesi pendaftaran bersama JPN di 3 rumah panjang bulan lalu. Kementerian Kesihatan KKM akan mengeluarkan arahan bagi dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Golongan rentan antara yang disaran mendapatkan dos penggalak tersebut berikutan peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara sejak kebelakangan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan ketika ini bekalan vaksin masih mencukupi dan belum mencapai tarikh luput. Pelaksanaan dos penggalak ketiga juga berkesan melindungi orang ramai daripada jangkitan mutasi dan strain baharu COVID-19. KKM akan mengeluarkan beberapa arahan tertentu for boosters, ya, terutama bagi mereka yang kumpulan rentan, ya, yang komorbiditi mereka usia dan juga ada komorbid, ya, penyakit yang kita tahu adalah juga terdedah kepada risiko dan sequelae untuk kemudaratan yang lebih daripada yang lain. Apapun kita perhatikan bahawa ia adalah wajar diambil perhatian. Cumanya apa yang kita saksikan dalam fasiliti kesihatan yang masih lagi rendah, terkawal. Tentunya dalam ICU kita ada satu peningkatan 1.4% saja. Kementerian turut mempunyai pelan tindakan yang jelas sekiranya terdapat keperluan mengetatkan saringan di pintu masuk antarabangsa. Pemakaian pelitup muka juga amat digalakkan terutama ketika musim cuti sekolah tidak lama lagi. Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dengan undian suara. RUU yang dibentang Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad itu antaranya memperuntukkan larangan bagi menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa. Ia juga menyaksikan pengguguran peruntukan berkaitan generasi penamat GEG iaitu larangan penjualan produk tembakau dan rokok serta larangan merokok bagi orang yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Generational Endgame dari rang undang-undang ini merupakan satu keputusan secara kolektif atau kebertanggungjawaban bersama oleh pihak kerajaan, pihak kabinet. Merujuk pandangan Jabatan Peguam Negara, terdapat isu ketidaksamarataan dan diskriminasi kedudukan undang-undang dalam peruntukan GEG dengan memberikan layanan yang berbeza terhadap seorang yang lahir sebelum 1 Januari 2007 berbanding dengan layanan terhadap orang yang lahir pada atau 1 Januari 2007. Oleh demikian, konsep GEG yang ingin dilaksanakan ini akan menyebabkan layanan yang berbeza terhadap dua kumpulan yang lahir pada tahun yang berbeza, tidak kiralah tahun apa yang ditetapkan. Teruskan dasar sedia ada yang telah digariskan pendahulunya dan pantas bergerak bersama pasukan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan 3 komponen utama iaitu mahasiswa, tenaga pengajar dan pentadbir akan diberi tumpuan dalam memacu institusi pendidikan tinggi di negara ini. Kita juga bekerja secara berpasukan, bukan hanya dalam konteks kementerian tetapi juga antara kementerian. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasan tertentu, bidang tertentu yang memerlukan kebersamaan dalam konteks antara kementerian ini. Pendidikan tinggi yang sangat luas konsepnya di universiti-universiti yang ada, universiti awam, universiti swasta dan demikianlah juga dalam konteks TVET, politeknik dan sebagainya. Beliau menyatakannya selepas mengimbas cap jari sebagai simbolik permulaan tugas rasmi di Putrajaya. Beliau yang juga Setiausaha Agung Barisan Nasional BN berkata, rombakan kabinet adalah prerogatif Perdana Menteri dan ia tidak berkaitan dengan soal politik. Jelasnya Perdana Menteri punya hak mutlak untuk membina pasukan yang difikirkannya terbaik bagi melaksanakan tugas. Banjir gelombang kedua melanda beberapa negeri. Di Kelantan, 800
866 penduduk terjejas banjir daripada 223 keluarga dipindahkan ke 16 PPS membabitkan jajahan Kuala Kerai dan Tanah Merah. Kuala Kerai menjadi jajahan paling terjejas dengan 634 penduduk terjejas banjir direkodkan setakat ini. Kesemua mereka daripada 119 keluarga itu ditempatkan di 10 PPS sekitar jajahan tersebut. Manakala 193 orang penduduk terjejas banjir daripada 47 keluarga pula direkodkan di jajahan Tanah Merah. Kesemua mereka berlindung di 6 PPS dengan PPS Sungai Embak menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 141 orang. Sementara itu, Hulu Terengganu merupakan daerah pertama terjejas banjir di Terengganu bagi gelombang kedua ini. Setakat pukul 7 malam, 4 PPS dibuka yang menempatkan 240 penduduk terjejas. Faktor hujan lebat dan limpahan air dari Sungai Berang menyebabkan kawasan sekitar telah ditenggelami banjir. Kalau ikut Jabatan Meteorologi, hujan dijangka lebatlah sehingga pagi esok dan sekiranya hujan masih turun secara berterusan, kita jangkakan akan bertambahlah mangsa banjir. Ya, kita ada perancangan yang telah kita buat daripada awal bersama dengan JPS, dengan Kajian Negeri, dengan semua kita punya tim bencana Negeri Terengganu ni. Cuma kita ingatkan kepada orang ramai agar berpindah sekiranya diarahkan oleh pasukan penyelamat untuk berpindahlah dengan segera. InsyaAllah kita dapat mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Sementara itu, di Kuala Selangor, 105 penduduk daripada 34 keluarga terjejas banjir dipindahkan di 2 PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Selangor memaklumkan kesemua mereka berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Jaya Setia dan Balai Raya Parit Mahang. Laman web publik Info Banjir memaklumkan aras air Sungai Kelang di Selat Muara Kelang melepasi paras bahaya. Mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Bersama kembali, Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying sedia menggalas tugas tanggungjawab baharunya meski menyifatkan ia langskap berbeza berbanding kementerian sebelum ini. Pengalaman selama setahun di Kementerian Pendidikan akan dimanfaatkan bagi mencapai matlamat membangunkan negara bersama warga kementerian. Saya di sini, saya amat mempunyai keyakinan yang kuat dapat bekerjasama dengan semua bahagian di Menteri Kewangan. Saya akan cuba sedaya upaya bekerjasama dengan Menteri Kewangan dan juga Menteri Kewangan 2 di Kementerian Kewangan.
Beliau memulakan tugas sebagai Timbalan Menteri Kewangan semalam apabila diamanahkan untuk membentangkan RUU Kewangan 2023 di Dewan Negara. Pemain industri re-takaful atau takaful semula di negara ini berada pada kedudukan yang baik dan bersedia menjadi sebahagian daripada rantaian nilai takaful global dan domestik. Timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Adnan Zailani Muhammad Zahid berkata, sektor takaful semula berupaya untuk terus diperkukuh, disokong ekosistem komprehensif serta infrastruktur yang memudah cara. The presence of major global takaful players in Malaysia, complemented by strong domestic takaful players, further enrich Malaysia's proposition as a global gateway for Islamic finance, as outlined in the Financial Sector Blueprint 2022 and 26. Perkembangan terkini dalam takaful digital, mikro takaful, sosial dan kewangan hijau beserta perubahan lanskap demografi turut menawarkan bidang pertumbuhan baru bagi sektor takaful semula. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Takaful Semula MLRE. RUU Majlis Media Malaysia yang dijangka digubal tahun hadapan bakal menyentuh isu keperluan membayar hasil pengiklanan kepada organisasi media. Ia perlu diperinci serta mengambil kira situasi ketika ini yang hanya memberi keuntungan kepada pihak syarikat penyedia platform media sosial semata-mata. Perbelanjaan bagi iklan. Sekarang ni banyak daripada yang berniat untuk menyediakan iklan tu ataupun membayar untuk iklan tu, dia tidak lagi membayar kepada syarikat media. Dia hanya membayar kepada syarikat media sosial. Jadi di sini saya lihat perlu ada sedikit keseimbangan supaya ada sedikit pulangan kepada syarikat-syarikat media. Ini kita masih dalam perbincangan dan saya percaya semua pihak boleh dibawa ke meja rundingan. Satu modul diperlukan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan membuat semakan fakta apabila menerima sebarang maklumat dari platform media sosial. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, modul itu antara lain boleh dihubungkan dengan pihak berkuasa berkaitan untuk mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat sebelum ia boleh disebarkan. That we have a responsibility. Kita bertanggungjawab. When we share, when we forward, when we retweet, when we like, there are implications. There are social implications, economic implications, legal ramifications. A Malaysian court recently decided that if you were to share a defamatory piece of content, even on WhatsApp, you can be sued for defamation in Malaysia. Pendekatan secara mendidik sangat penting ke arah membentuk khalayak yang lebih rasional serta bijak dalam mempertimbang kesahihan sesuatu maklumat yang diterima, terutama menerusi media sosial. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, masyarakat juga perlu lebih terbuka untuk melihat perspektif serta aliran pemikiran yang berbeza daripada pelbagai sumber. Jadi kita kena menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana hendak mengetahui satu berita tu betul atau tidak. Jadi bukan semata-mata ambil saja dan percaya. Ya, jadi kita kena tengok dan lebih elok kita pergi kepada saluran berita ataupun organisasi berita yang ada track record credibility. Itu yang sangat penting.